Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Ustazah mengharapkan semuanya sihat dan dalam rahmat Allah sentiasa. Hari ini Ustazah teringin lagi untuk ada masa lah sebenarnya, ada masa untuk berkongsi dengan sahabat semua tentang buku yang baru je Ustazah habiskan pada 10 Jun 2021, iaitu Seteguh Gunung Fuji Berdiri. Jadi buku ni tak tebal sangat, 202 lebih kurang muka surat, karya Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud. Pernah dengar nama Ustaz Muhammad Hariri yang biasanya menjadi moderator di Forum Perdana Ehwal Islam. Dan buku ni keluaran Jejak Tarbiyah. So boleh dapatkan seandainya berminat. Ustazah baca buku ni adalah kerana Ustazah memang teringin nak pergi Jepun, tapi tak ada rezeki lagi nak pergi Jepun sebab kosnya tinggi. So Ustazah kembangkan pemikiran dengan membaca. Dan Ustazah memang nak tahu sangat tentang Jepun. Sebelum ni memang dah ada pun buku tentang Jepun. Ustazah nak tahu macam mana budaya masyarakat Jepun ataupun rakyat Jepun. Dan Ustazah tertarik lagi masa tu Ustazah tengok TV Al-Hijrah, satu rancangan iaitu Al-Khawatir. Okay. Ustazah pernah tengok tentang kisah Jepun je di rancangan itu, iaitu Al-Khawatir. So sangat berminat untuk pergi ke negara Jepun. Tapi sebelum tu saya baca dululah tentang buku ini, pasal Jepun. Buku ni buku travelog dakwah lah lebih kurang, travelog yang ada diselitkan tentang agama. Bila dikongsinya pengalaman travel itu kemudian dikaitkan dengan agama, itu yang bestnya. Okay. Jadi buku ni Ustazah kiranya buku yang telah melalui pengalaman, buku yang dikongsi melalui pengalaman Ustaz Hariri yang pergi ke Jepun pada tahun 2017. So pada tahun 2017 Ustaz Hariri pergi, dan 2019 rasanya buku ni keluar. Dan mukadimah tu, pendahuluan tu, Ustaz Ari tanya kita kenal Jepun ni macam mana, kan? Dan digariskan, biasanya kita kenal Jepun kerana pertamanya negara Jepun adalah negara yang pernah menjajah tanah Melayu. Kemudian kita juga kenal Jepun kerana Jepun ni terkenal dengan kepakaran dalam teknologi buat kereta dan juga motosikal. Antaranya jenama yang begitu sinonim dengan kereta daripada Jepun, iaitu Honda dan Toyota. Dan Ustazah juga antara pengguna kereta Toyota, kan? Kerana kita mungkin keyakinan lah kotnya, kadang-kadang tu lebih kepada keyakinan yang dari keluaran negara ini bagus apa semua, kan? Jadi, dan kita juga pernah dengar tentang Bonsyu Honda, motor, kan? Motor Bonsyu Honda, motor Honda yang sebenarnya ada sejarah di sebalik itu, iaitu pengasasnya, founder dia yang bernama Loh Bonsyu, merupakan orang Malaysia yang dikenali sebagai Mr. Honda Malaysia, yang ada sejarah macam mana dia boleh bekerjasama dengan syarikat dari negara Jepun. So boleh dapatkanlah, baca dalam buku ni macam mana sejarah dia, ringkas sahaja. Okay, kemudian kita juga kenal Jepun dengan cerita kartun, animasi dan juga komik-komik dari negara Jepun. Antara animasi yang terkenal saya ingat Doraemon, Ultraman, Gaban, Surya Perkasa Hitam, Kickers, dan ada juga cerita bersiri seperti Ocean. Pernah dengar tak cerita Ocean? Cerita klasik Jepun, sangat beratus-ratus siri dia rasanya. Ustazah ikut, miss, hingga kan cari kat rambut pun nak buat macam tu. Masa tu budak-budak lah, yang kanak lagi. So lepas tu cerita Moro Attack, Moro Attack. Jadi Moro Attack ni rasanya sebutannya betul lah kot. Cerita tentang macam mana bola baling, permainan bola baling, macam mana pemain-pemain bola baling yang ada banyak skill, sehingga terikut-ikut cara macam mana diorang exercise, cara pukulan, tiba-tiba minat sukan bola baling. Bola tampar, rasanya bola tampar. Dah lama dah masa tu Ustazah rasanya darjah 6 ke tingkatan 1 macam tu. Tapi macam mana keberkesanan cerita tu menyebabkan kita punya terikut-ikut. Itu beberapa perkara yang membawa kita kenal negara Jepun, kan?
Okey, sebenarnya Jepun ni mengikut Ustaz Hari dan buku ni dikatakan merupakan gugusan pulau. Pulau yang banyak, beribu, 6,852 buah pulau. Dan dia punya ibu kota dia adalah Tokyo. Tokyo ni bandar metropolitan yang sangat sibuk dan kepadatan penduduknya hingga mencecah 30 juta orang penduduk di Tokyo sahaja, hampir menyamai kita punya rakyat Malaysia. Kan, jadi kita boleh bayangkan kepadatan dia, tapi kehidupan dia nampak sistematik, walaupun sibuk kan, bandar yang sibuk, kecanggihan apa semualah. Okey, dan apa yang menarik yang boleh Ustazah kongsikan, yang Ustazah baca tentang buku ini, yang menarik tentang masyarakat Jepun yang ada dalam buku ni, yang pertama sekali ialah yang Ustazah kira sinonim dengan masyarakat Jepun, iaitu Jepun, rakyatnya dan masa. Kan klise kan, orang Jepun ni sangat menepati masa, sehingga kan Ustaz Hari kata kalau kelas pukul 9, 15 minit tu diorang dah prepare dah, 15 minit tu diorang dah ada dah tempat sebelum mula kelas tu. Dan diorang tak akan mulakan lewat seminit ke tak, diorang tak akan mulakan awal seminit, on time, kalau pukul 9. Sehingga kan ada kisah yang Ustaz Hari ceritakan dalam buku ini, macam mana keluarga angkatnya masa tu ada satu hari diorang pergi ke pasar, satu tempat di pasar, hampir jugalah dengan tempat penginapannya, tapi hampir-hampir pun 3 jam lah perjalanan, di mana dekat situ memang terkenal dengan pasar, namanya pasar Teradomori Fish Market. Teradomori Fish Market di Nijita, kalau sebut betul lah, takut Ustazah punya sebutan salah, tapi ambil masa 3 jam daripada tempat penginapan dia. Dekat situ pasar yang bahan barang-barang basah dan juga kehidupan laut ataupun banyaklah benda-benda yang menyegarkan. Lepas tu ada tempat-tempat makan yang sedap. So masa diorang tengah sedap-sedap makan tu, keluarga angkat dia ajak diorang balik. So masa tu 2 jam sebelum, dalam jadual tu sebenarnya 2 jam sebelum mencecah pukul 2, yang mana masa tu diorang kena solat Zuhur. So diorang cakap tak apa, tangguhkan solat Zuhur, anjakkan untuk solat jamak. Tapi keluarga angkat dia tu, bapa angkat dia tu tetap juga berkeras ajak balik, sebab diorang takut yang minta diorang uruskan tu akan marahkan diorang lah sebab tak on time. So diorang pun ajaklah rombongan dari Malaysia ni, keluarga angkat dia tu, anak angkat dia orang tu balik ke tempat penginapan untuk solat Zuhur. Jadi diorang ni nak balik ke tempat penginapan tu masa 3 jam sepatutnya, tapi diorang boleh sampai ke tempat penginapan tu dalam masa 1 jam 40 minit, sebab diorang bapa angkat dia bawa 180 km per jam. Sebab semata-mata nak kejar masa untuk solat tu, diorang tak boleh sampai lewat daripada masa yang dijadualkan. Jadi diorang sampai tu kebetulan 10 minit sebelum masa, sebelum pukul 2. Boleh bayangkan tak macam mana orang Jepun ni sangat-sangat menjaga bab masa, sehingga macam tu diorang punya usaha untuk meletakkan masa yang dijadualkan itu kalau boleh betul-betul berlaku. Maksudnya kalau pukul 2 solat, pukul 2 tu dah memang kena ada kat tempat penginapan. Tak boleh lagi dah nak buat apa-apa aktiviti selain daripada bergegas balik. Okey, tu contoh dari segi masa. Memang dengan kita agak jauh ketinggalan. Agaknya sebab itulah kita lambat sikit ke lambat banyak daripada rakyat Jepun. Okey, yang kedua, orang Jepun ni yang ada dalam buku ni, orang Jepun ni sangat pemalu. Tapi dia punya malu tu dia tak sama dengan kita malu. Kadang-kadang kita punya malu ni dia malu tak bertempat kan. Apa yang sepatutnya kita malu, kita tak malu. Tapi apa yang tak sepatutnya kita malu, kita malu. Tapi orang Jepun ni dia malu apabila dia orang tak dapat buat kerja dengan sebaik-baiknya. Kalau bekerja sebagai guru contohnya, dia orang tak dapat bekerja sebagai guru dengan sebaik-baiknya contoh. Maksudnya dia akan jadi sangat malu dengan perbuatan tersebut ataupun kerja mereka. So mereka juga malu kalau kalah dalam peperangan sehingga membawa kepada bunuh diri. Pernah diceritakan dalam buku ini ada konsep harakiri yang diasaskan oleh puak samurai, yang mana harakiri ni adalah salah satu kaedah bunuh diri dengan menusuk pisau ke perut.
Itu cara mereka menebus rasa malu mereka lah. Kemudian yang ketiga, malu kalau mereka tak ikut peraturan. Contohnya kalau mereka tidak dapat beratur dengan baik, sepatutnya beratur, mengikut giliran, apa semua, mengutamakan, kena meraihkan orang lain, apa semua tu, mereka akan malu bila mereka tak dapat buat benda tu. Maksudnya peraturan tersebut mereka tidak dapat tunaikan. Maka itu adalah satu keaiban kepada masyarakat Jepun. Sebab tu kalau kita tengok, walaupun dalam keadaan darurat seperti tsunami yang berlaku di Jepun, mereka masih lagi dapat beratur dengan baik. Tidak ada rebut-rebut lah maksudnya. Itulah disiplin masyarakat Jepun dari sudut itu. Kemudian yang ketiga, kepercayaan masyarakat Jepun ialah Shinto, ajaran Shinto. Shinto ni dia macam hanya mungkin ada di negara Jepun, tapi mereka tidaklah berpegang kuat kepada ajaran tersebut. Buktinya agama tidak dijadikan sebagai agenda utama bagi masyarakat Jepun. Dan kita boleh tengok perjuangan agama ni tidak ada dalam mana-mana parti politik di Jepun. Dia bukan benda penting dah dalam negara Jepun. Jadi mereka tidak memperjuangkan, maksudnya bukan agenda lah agama ni. Maksudnya ada lagi benda yang lebih penting selain daripada agama. Dan kebanyakan masyarakat Jepun dia tidak akan berlaku pergaduhan, perbalahan disebabkan oleh sentimen agama di Jepun. Begitu. Itu sedikit sebanyak tentang agama di Jepun. Kemudian yang keempat, Jepun ni memang jenis rakyat dia sangat kuat bekerja. Sebab kuat bekerja ni, mereka mempunyai waktu bekerja yang antara negara yang paling lama waktu bekerja, sehingga mencecah 80 jam sebulan. Dan ada dalam kalangan pekerja di negara Jepun yang bekerja lebih masa pula, yang ambil bekerja lebih masa tapi secara sukarela. Dia tak dibayar gaji pun untuk bekerja lebih masa tu. Maknanya mereka buat secara sukarela. Masya Allah, ya. Memang sangat-sangat kuat bekerja, dan mereka sangat malu kalau mereka ni adalah orang yang pertama punch out. Jadi saya tak tahu nak bayangkan siapa agaknya yang paling awal tu. Sebabnya mungkin kalau pukul 5 kita dah nak, bila tunggu masa je pukul 5 kita dah nak punch out. Ataupun kalau sekolah mungkin pukul 2.30, pukul 3 dah nak punch out. Sebab kita memang on time dari segi punch out tu saya sendiri pun. Tapi di sana mereka rasa sangat aib lah kalau mereka ni adalah orang yang pertama yang punch out. Maknanya balik awal lah. Kemudian budaya kerja mereka juga sangat mengutamakan yang syarikat, yang umum, yang kumpulan berbanding individu. Maksudnya mereka tidaklah mengutamakan kejayaan individu-individu tertentu. Dia orang lebih kepada kerjasama untuk membangunkan satu-satu syarikat. Sangat cantik kan? Dalam Islam pun macam tu. Sebab Islam dia mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Okey, kemudian kebanyakan cuti tahunan mereka tak terusik. Kadang-kadang dia tak ambil pun. Cuti tahunan sikit je, 20 hari setahun. Tapi dia orang tetap tak nak ambil juga cuti tahunan, dan mereka lebih suka bekerja. Itu antara budaya kerja masyarakat Jepun yang mungkin kita boleh juga contohi. Tapi cantiknya Ustaz hari ni dia kaitkan dengan pandangan Islam tentang bekerja. So boleh baca dalam buku ni apa pandangan Islam tentang bekerja yang kena dengan Islam sebenarnya. Sebab Islam ini dia bersifat wasatiyah kan. Dia ada kesederhanaan, dia tidak boleh terlampau dan tidak boleh terlalu ringankan. Okey, seterusnya disebut juga amalan 5S. Pernah dengar amalan 5S kan, yang biasanya menjadi orang kata kempen di negara kita sebagai budaya kerja masyarakat Jepun. Tapi bila ditanya di sana, mereka tak tahu sebenarnya 5S. Memang bila diusul-usul oleh Ustaz Hariri, dikatakan 5S ini adalah budaya kerja syarikat Toyota. Tapi oleh kerana 5S ni dah memang menjadi budaya orang Jepun, jadi mereka tidaklah menganggap itu sebagai dasar ataupun kena
kempen benda tu, perlu dikempen sebab benda tu dah menjadi budaya kerja mereka, budaya hidup mereka, so tidak perlu dikempen pun benda tu. Jadi macam kita, sebab benda tu tak lagi menjadi budaya kita, maka perlu dikempen untuk diberitahu macam mana budaya 5S ini boleh membawa kepada kejayaan dalam kehidupan kita. Antara budaya 5S itu, S yang pertama ialah sisih, yang kedua susun, yang ketiga seragam, yang keempat sapu, yang kelima sentiasa amal. Itu 5S. Tapi dalam bahasa Jepunnya juga S jugalah, antara siri, seton, seso, seketsu dan sitsuko. Betul ke tidak sebutannya, maaf lah ya. Okey. Kemudian kalau kita tengok lagi budaya, sebenarnya kalau budaya satu-satu negara, dia sebenarnya boleh diubah sebab budaya ni sebenarnya cara hidup kan. Macam kalau dulu kita tengok, saya pernah dengar satu ceramah Ustaz Isa yang mengatakan dulu rakyat India terkenal dengan tandas yang agak kotor, tapi bila di kempen, dididik, diasuh, akhirnya berlaku perubahan kepada keadaan tandas di negara India. Jadi Ustazah tak tahu lagi macam mana keadaannya, tapi Ustazah dengar melalui ceramah lah yang disampaikan oleh Ustaz Isa di Rahman atau Tok Kupasi Gudang. Baik, jadi begitu macam mana budaya kita juga boleh berubah kalau kita mahukan perubahan tersebut kan. Allah juga menyatakan dalam Al-Quran, Allah tidak akan ubah satu-satu kaum melainkan kaum itu sendiri yang mahu mengubahnya. Okey, selain daripada sisi positif, dalam buku ni juga ada diterangkan tentang sisi negatif yang ada pada masyarakat Jepun ya. Sebab ramai masyarakat Jepun ni yang mengambil sikap untuk membunuh diri bila mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami kesilapan, mereka mengalami kesalahan. Dan saya pernah dengar juga ceramah oleh Dr. Soleha Kaswari yang mengatakan bagaimana negara Jepun, negara Palestin dan negara Syria yang mengalami tekanan, cabaran yang sangat dahsyat, dalam keadaan yang tidak tenang, tidak selamat, tetapi rakyat mereka tidak ada yang sifar dari sudut bunuh diri. Tapi kalau melihat negara-negara maju, maka ramai dan banyak kes bunuh diri ya. Jadi itu menunjukkan bagaimana kebergantungan kita kepada Allah membuatkan kita hidup di dunia ini dengan penuh kekuatan dan penuh dengan kesabaran. Baik, di sana orang-orang tua yang kesunyian dikatakan sanggup melakukan jenayah-jenayah kecil sebab orang di Jepun ni panjang umur kan, mungkin sebab cara hidup yang sihat apa semua, so dia orang hidup lama 100 tahun lebih. So bila dia dah tua, dia alami fasa kesunyian yang amat. Bila dia alami fasa kesunyian yang amat ni, mereka sanggup buat jenayah kecil semata-mata kerana apa? Tak, kerana semata-mata nak masuk penjara untuk mengubat rasa kesunyian tersebut. Masya Allah ya. Jadi kalau macam Ustaz Hari cakap, kalau orang-orang tua di kampung kita, walau tua macam mana pun, kita akan sibukkan diri kita dengan mengaji, sibukkan diri kita dengan memperbanyakkan amal sebagai bekal untuk dibawa di hari akhirat. Itu bezanya bila kita mengisi pengisian jiwa dan rohani kita itu dengan hubungan kita dengan Allah, kita tidak akan rasa kesunyian. Kemudian dikatakan juga ada masyarakat Jepun yang membuang orang-orang tua yang sudah lanjut usia ini di gunung-gunung yang berdekatan sebagai mengurangkan beban dan juga tanggungan. Itu juga bagi saya lah sisi negatif yang ada pada masyarakat Jepun. Dan buku ini macam saya bagi tahu tadilah, dia menariknya adalah kerana perkaitan kelebihan dan kekurangan yang ada pada masyarakat Jepun dengan persepsi menurut syariat dan juga pandangan Islam. Antaranya Islam dan juga malu, Islam dan pekerjaan, Islam dan masa, Islam dan hubungan dengan masa-masa kita sewaktu tua. Jadi ada disebutkan pandangan dan juga bagaimana syariat Islam tentang itu. Jadi kita juga turut mendapat pengetahuan samalah tentang Islam ini adalah ajaran yang cukup lengkap dan sempurna, yang memang kena dengan kehidupan manusia, yang kalau membuktikan seandainya kita tidak mengaitkan dengan hari akhirat, hidup kita tetap dibelenggu dengan rasa kesunyian dan rasa sentiasa tidak puas dan rasa tidak cukup. Maka alangkah ruginya kita sebagai orang Islam yang tidak beramal dengan sebaik-baiknya dengan ajaran Islam yang begitu syumul itu. Jadi jangan lupa dapatkan buku ini seandainya sahabat semua berminat dengan buku ini.
Ustazah hanya dapat berkongsi dengan sahabat semua agar apa yang Ustazah kongsikan ini dapat memberi manfaat dan turut memberi kebaikan yang sama kepada Ustazah. Itu saja untuk kali ini. Mudahan ada ruang dan rezeki lagi untuk buku-buku yang lain. Itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.